Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kata mikrofon haloh ni bunyi pelan ni. Bunyi derah rupanya. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang dikasihi adinda pengurusi majlis. Dia tak panggil saya anak ayahanda lah. Pusuruhjaya ni muda pada saya setahun. Dia panggil ayah. Yang bahagia Datuk Tuan Guru Haji Hashim Jasin Al-Mursyidul Ampas. Yang berhormat Senator Datuk Haji Ahmad Yahya Suruhjaya PAS Kedah, merangkap Ketua Dewan Ulama PAS Malaysia. Yang berhormat Timbalan-timbalan Pesuruhjaya PAS Kedah, ada Dr. Muhammad Hayati, Dr. Fakhruddin, seorang lagi saya lah. Saudara Ustaz Muhammad Hilmi Abdul Wahab, Pengarah Peliharaya PAS Kedah. Syekh Muhammad Rodi Abdul Rahman, Ketua Dewan Ulama PAS Kedah. Tidak dilupakan Al-Fadhil Ustaz Afnan Hamimi bin Datuk Tai Azamuddin, Timbalan Ketua Dewan Pemuda PAS Malaysia. Ketua Dewan Muslimat PAS Kedah Datuk Ustazah Aisyah Ghazali. Ustaz Nurul Amin Abdul Hamid, Ketua Pemuda PAS Kedah. Encik BK Kumarisen, Ketua Dewan Himpunan Penyokong PAS Kedah. Yang selalu saya lupa, malam ni tak lupa lah brother. Sudah. Ustaz Muhammad Azam Abdul Aziz, yang di-Pertua PAS Padang Terap. Baru ni saya tengok dia menyanyi dalam TikTok. Nasyid. Nyanyi lah tu kan. Dah harap bunyi nasyid lah, sebenarnya lagu. Boleh semua tuan-tuan, pemimpin PAS ni jangan takut. Kita bukan poyo. Ahli-ahli Jawatan Kuasa Badan Berperhubungan PAS Kedah, ahli-ahli yang berhormat, ahli Dewan Undangan Negeri, ahli Parlimen, khususnya Adun Pedu yang menjadi tuan rumah pada malam ini, ahli-ahli Jawatan Kuasa Jabatan Pilihan Raya PAS Kedah, ahli-ahli jawatan kuasa dewan-dewan yang dipertua PAS kawasan, kepimpinan peringkat dewan di kawasan-kawasan, tuan-tuan hadirin hadirat, jentera pilihan raya PAS Kedah yang hadir pada malam ini. Alhamdulillah. Tuan-tuan, yang pertama sekali kita ingin sampaikan mesej PAS Kedah. Kami bila-bila pun tarani. Hampa nak berkawan, hampa mai, hampa nak lawan, hampa tunggu. PAS sejak 3 tahun yang lalu telah menawarkan kepada rakan-rakan satu gagasan politik baru di Malaysia akibat daripada kebejatan yang berlaku di waktu Pakatan Harapan memerintah negara ini. Betapa keperluan umat Islam mengukuhkan perpaduan, mengekalkan kuasa politik di tangan kaum paling dominan negara ini, yaitu kaum Melayu, di samping tidak meninggalkan kaum-kaum lain yang berkongsi negara ini yang tidak ekstrim.
tawaran kita itu kekal sampai ke hari ini. Mereka nak, mereka datang. Mereka tak mau, hampa tunggu. Sejak kita gagaskan perpaduan ummah atas nama Muafakat Nasional yang dimulakan oleh Presiden PAS, sebaik saja negara ini jatuh ke tangan Pakatan Harapan. Walaupun ada setengah pihak mendakwa dialah yang menggagaskan Muafakat Nasional, tetapi tuan-tuan, Muafakat Nasional berlaku ketika orang itu masih bercuti. Tahu lagi siapa? Tahu sudah. Gagasan itu berlangsung begitu lama. Akhirnya Pakatan Harapan runtuh dengan keluarnya Parti Bersatu daripada Pakatan Harapan, menyertai blok parti-parti yang mahukan kuasa umat Islam dominan dalam politik negara ini. Maka tertubuhlah kerajaan Perikatan Nasional di peringkat persekutuan dan berlaku perubahan di beberapa negeri, dimulakan di Johor, di Melaka, di Perak, di Kedah. Kalau deras terang ni pada mula sampai hujung, mampu kita? Tuan-tuan sekalian, payah nak turun balik lah kalau naik tinggi tak ni. Kekal sepenggal lagi. Satu demi satu negeri yang bertukar kerajaan PS kepada PN, bermula di Johor, di Melaka, di Perak, di Kedah ini. Satu demi satu kita dapat saksikan, tapi kita mengunci mulut kita betapa rakan yang kita jadikan rakan dalam pakatan ini memperlihatkan rupa mereka yang sebenar. Apabila berlaku peralihan kuasa kali kedua di Perak, peralihan pertama kekal Menteri Besar daripada Bersatu, peralihan kuasa yang kedua beralih daripada Bersatu pergi kepada UMNO. Betul atau tidak? Saya cerita ni hak betul, hak tak hak mohon ku tak abang. Berlaku krisis politik di Melaka dilakukan oleh orang yang sama. Berlaku PRN Melaka, walaupun pada peringkat awalnya pengagihan kerusi antara parti-parti PN ini termasuk dari kalangan UMNO telah dipersetujui. Malangnya beberapa ketua bahagian dihasut untuk melakukan sidang akhbar menolak kerjasama dengan Bersatu. Akhirnya BN bertanding sendirian, PAS kekal dengan Bersatu. Negeri itu bertukar. Solid Barisan Nasional. Di Johor dilakukan perkara yang sama. Kerajaan sebelumnya adalah dari pakatan parti-parti yang mahukan perpaduan ummah, kekuasaan politik orang Melayu. Berlaku PRN, mereka melakukan strategi yang sama. Akhirnya negeri itu jatuh kepada satu parti saja. Hampa tahu keadaan parti apa? Gena bengong lah tu ni. Satu-satunya negeri yang tidak berlaku perubahan kali yang kedua. Oleh kerana negeri ini dipimpin oleh PAS, yang dominannya PAS, yang kedua dominannya Bersatu, yang ketiga barulah UMNO, adalah negeri Kedah. Negeri Kedah stabil sampai ke hari ini tanpa dapat diganggu gugat oleh sesiapa pun. Teorinya ialah bagi kerusi UMNO sikit. Saya cakap perkara yang sama di Johor, mereka marah saya. Hari ini saya cakap di Kedah, siapa nak marah mai?
Kita, tuan-tuan, sekali kita mengikat perjanjian, kita setia sampai ke hujung nyawa. 2 hari lepas, beberapa bulan dulu berlaku kematian salah seorang penyelaras DUN daripada UMNO di Kubang Rotan. Tuan-tuan sekalian, kalau kita ni tamak haloba, kalau kita ni tidak mementingkan setiap kawan, kalau kita ini bangsa yang mengkhianati perjanjian yang telah termeterai, kita akan lantik di Kubang Rotan tu penyelaras DUN, sama ada daripada PAS atau daripada Bersatu, daripada Perikatan Nasional. Betul atau tidak? Boleh atau tidak kalau kita buat? Tapi kita tak buat. Pasal apa? Pasal kita parti Islam. Kesetiaan kita kepada perjanjian sampai ke hujung hayat, yang berkhianat dalam semua perjanjian yang disertai oleh PAS adalah pihak lain. Dan itulah yang kekal sehingga ke hari ini. 2 hari lepas, saya minta nama daripada Badan Perhubungan UMNO Negeri Kedah untuk dilantik sebagai penyelaras DUN Kubang Rotan. Baik tak baik, Pak ni? Tepat siapa dapat tak mau kawan dengan kita? Oh, jawapan berbagai-bagai semua betul. Kita lantik mereka jadi esko di Kedah. Bila gugur tempoh tamat 2 tahun, tengah berlaku krisis dalam muafakat nasional dan Perikatan Nasional, kita berjiwa besar. Kita lantik semula wakil UMNO sebagai esko dalam portfolio yang sama oleh orang yang sama dari parti yang sama. Baik tak baik kita? Tak ada sebab untuk UMNO lawan PAS di Kedah. Tak ada sebab. Tapi nampaknya kebelakangan ini, setiap hari ada saja ucapan-ucapan, kenyataan-kenyataan daripada cicak mengkarung dalam UMNO yang mempertikaikan kerajaan negeri. Walaupun cicak mengkarung tapi besar. Yang mempertikaikan kerajaan negeri, seolah-olah UMNO bukan sebahagian daripada anggota kerajaan Kedah. Tuan-tuan sekalian, weh, tugas tengah ni boh lagi. Tuan-tuan sekalian, oleh kerana Menteri Besar ni kerusi dia ada satu ya, Sanusi seorang ya boleh duduk. Kalau ada 2-3 boleh kita lantik 4 sama. Nak buat aku mana? Aku buat. Bukan aku buat. Dah gitu dah. Tuan-tuan sekalian, di kalangan esko ada Barisan Nasional. Di kalangan ahli majlis ada Barisan Nasional. Di kalangan JPKK ada Barisan Nasional. Di kalangan senator ada 2 kerusi. 1 PAS, 1 Barisan Nasional. Kita beda cukup cantik. Pasal apa dia serang kita? Bahaya-bahaya. Saya nak orang Kedah yang tidak menyertai parti politik melihat senario ini. Parti mana yang paling boleh dipercayai di negara ini? Parti mana yang lebih baik ketika menterai perjanjian antara parti-parti politik di negara ini? Parti mana yang konsisten setia pada perjanjian? Tak ada parti lain dah melainkan pilihan raya esok pun tak apa.
yang sedang kita ubati di negeri ini, yang sedang kita tangani, yang sedang kita tadahkan belakang kita untuk ditabuh oleh netizen, oleh orang ramai, adalah dosa-dosa yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu. Sebagian besar daripada pendosa-pendosa itu ialah para pemimpin mereka yang menadah belakang untuk ditabuh orang PAS. Sekalipun saya tidak pernah menyebut ini dosa sipolan bin sipolan, saya tak pernah sebut. Tapi tak ada harga jasa ini pada orang yang macam ni, tak ada nilai. Hari ini adalah hari penentu. PAS, jentera PAS, pemimpin PAS telah bersedia sepenuhnya. Pilihan raya besok, lusa, tulat, bulan depan, tahun depan, kami tunggu. Hampa nak berkawan, hampa mai, hampa nak lawan, hampa tunggu situ. Yang lebih digemari oleh ahli-ahli PAS ialah menentang UMNO Barisan Nasional seperti yang telah kami lakukan selama 60 tahun. Tetapi apabila ada arahan daripada kepimpinan PAS untuk menggagaskan muafakat nasional, untuk mengukuhkan perpaduan Islam, mementingkan kuasa politik di tangan orang Melayu, kami pendamkan saja perasaan kami. Betul atau tidak? Kami balut luka kami yang masih berdarah. Betul atau tidak? Hampa nak apa lagi? Berilah nilai, berilah harga kepada kebaikan PAS. Tuan-tuan sekalian, sejak Ogos 2021, pemimpin-pemimpin Barisan Nasional mula mengeluarkan pelbagai kenyataan kepada PAS, mempertikaikan Perikatan Nasional. Walaupun ceritanya semua orang dah tahu, mereka pun sign bersatu masuk MN, cuma mereka tak mau dilaksanakan. Surat yang sign tu pun masih ada, gambar majlis tanda tangan pun ada. Mereka tak boleh nafi. Tapi mula mencerca PAS daripada pemimpin di peringkat bawah, pertengahan, sampai kepada presiden yang keluar daripada bercuti, mula mempertikaikan PAS. Ogos 2021 sampai sekarang Ogos 2022, sudah setahun mereka menghentam PAS dengan pelbagai ucapan dan gelaran. Tetapi bila Presiden PAS jawab sepatah itik patah kaki, riuh satu Malaysia. Tuan-tuan sekalian, kata kobor pun kalau duk pijak dia kembung. Ini kan pula orang hari-hari yang duk kata macam-macam. Pemimpin UMNO di Kedah ni pun kata kat saya macam-macam. Saya kata kalau aku kata kobor, aku kembung lah. Mujurlah aku ni orang. Sabar tuan-tuan. Saya tak layan. Tak layan kau duk jadi. Tak layan kau duk jadi, kau sepak lagi. Tuan-tuan sekalian, yang terakhir, mutakhir, bila berlaku peristiwa banjir puing di Baling, dalam satu tulisan wartawan dalam bahasa Inggeris, Akhbar The Star, wartawan ini tak pernah mari di Kedah, duduk di Kuala Lumpur, menulis dalam Akhbar The Star untuk bacaan orang di luar daripada Kedah. Orang Bali tentu dah tak baca The Star, dia memang tak tahu. Jangan marahlah orang Bali. Jocelyn Tan menulis dalam Akhbar The Star, mengambil sumber maklumat daripada pemimpin UMNO. Kononnya pada malam kejadian, kerajaan negeri Kedah dipimpin oleh PAS telah kolaps. Tak tahu nak buat apa, jam.
yang mengambil alih jentera menyusun semua agensi untuk menangani banjir puing di Baling ialah ahli Parlimen Baling daripada Barisan Nasional. Keluar dalam The Star, kita baca di atas sampai bawah, aku reti lah orang putih, aku ngaji palai. Walaupun aku kasih ya. Betul ke tak ni? Gambaran, tulisan tu kita tahu dah maklumat ni daripada siapa. Pasal tulisan tu pun ada gaya geleng-geleng kepala juga. Saya boleh baca sampai situ, jangan buat main. Ada geleng, ada. Kumar Resen. Hari itu dia hajar saya 3 patah cakap Tamil. Selamat hari jadi. Saya cakap tu, saya geleng kepala. Dia kata, kepala tak payah pusing. Sebut ini saja, kepala tak payah pusing. Saya kata, tak boleh. Automatik. Serupa wiper hujan tu deh. Hujan tu orang dia, lilah. Tuan-tuan sekalian, dia gamak sampai hati. Royak ke orang di luar bahawa kerajaan yang dipimpin oleh PAS ni di Kedah ni kolaps, tak tahu nak buat apa. Dialah yang susun semua agensi bantuan, menguruskan semua agensi nak bantu orang ramai ni. Dia semua yang kolaps ni, termasuk Menteri Besar, Esko, DO, Setiausaha Kerajaan Negeri, Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri, semua tak tahu nak buat apa. Dia seorang yang pandai. Mahu tu tak siapa? Siapa dia? Aku tak kata. Moha yang kata. Tuan-tuan sekalian, agak-agak kalau kita buat perkara yang sama kepada mereka, apakah tindak balas mereka kepada kita? Ni aku kacing gigi ni. Tapi tuan-tuan, pemimpin kita harus sabar. Perpaduan ummah lebih penting. Penyatuan ummah untuk mengukuhkan kuasa politik orang Melayu lebih penting. Hak tu memang perangai demo sejak azali. Kita pun kenal dah. Sabar tu sampai hari ni. Hakikatnya ialah daripada mula kejadian yang bertungkus lumus PAS kawasan Baling, betul atau tidak? Yang turunkan jentera Jabatan Amal Khidmat Malaysia daripada kawasan-kawasan, daripada cawangan-cawangan, malah daripada negeri-negeri adalah Parti Islam Malaysia PAS, betul atau tidak? Semua orang nampak. Gambar pun duk ada. Pasal apa dia hidup bohong? Ni aku marah ni. Tuan-tuan sekalian, masalah air, bekalan air di negeri ini, masa kita ambil alih kerajaan tahun 2008, kita telah melakukan audit. Bila diluluskan enactment syarikat pengganti menubuhkan SADA, selari dengan kehendak diluluskan akta di Parlimen, akta Wasia 2006, dikopratkan semua jabatan bekalan air, dienactmentkan satu undang-undang, kena ada syarikat pengganti syarikat korporat. Semua negeri tubuh syarikat pengganti kepada jabatan bekalan air. Di Kedah nama SADA, di Terengganu nama Satu. Tuan-tuan sekalian, pada ketika itu kita sudah mengesan di Kedah kedudukan infrastruktur air adalah 15 tahun
di belakang keperluan semasa. Pada waktu itu, kedudukan hutang bekalan air 1,9 bilion dan sebahagian besar daripada hutang bekalan air ini adalah sepatutnya grant yang tidak perlu dibayar balik, tetapi pemimpin-pemimpin sebelum daripada itu memilih untuk membuat pinjaman yang perlu dibayar balik, kerana dengan pinjaman mereka boleh bawa duit itu mari di negeri, mereka boleh agihkan projek infra air ini hendak diberikan kepada siapa. Itulah punca bekalan air pada hari ini berada jauh daripada keperluan. Ustaz Azam kata tadi, tak ada. Kan? Ayak tentu tak ada di Padang Terak ni. Tak ada. Mungkin ada. Ayak tak ada. Di Baling ayak tak ada. Di Sek pun ayak tak ada. Ada. Cikgu masuk kelas, murid-murid. Bunyi apa? Bunyi bau. Tuan-tuan sekalian, masuk Pakatan Harapan, walaupun tender telah dikeluarkan sebelum mereka masuk, dibekukan, tangguh tender 2 tahun. Masuk kita, tuan-tuan, barulah projek-projek pembangunan infrastruktur air. Pertama, 5 loji rawatan air baru, 931 juta, berjalan serentak. Kita usahakan pula penggantian paip menangani non-revenue water 970 juta sedang berjalan sekarang ini. Mari kenyataan budak-budak UMNO ni, dia kata kita tak sedar, tak buat apa satu tentang bekalan air. Wala bapakmu. Zaman dia merintah negeri ini, keperluan 15 tahun di belakang, hutang 1,9 bilion. Masuk kita tahun 2020, kita selesaikan proses migrasi. Sebahagian daripada hutang berjumlah 693 juta dihapus kira. Sedang dirundingkan lagi penghapusan hutang 430 juta. Tuan-tuan sekalian, kalau kita tak jadi kerajaan, hutang bekalan air Kedah masih lagi 2.1 bilion. Kerana sepanjang BN merintah balik selepas 2013 sampai 2018 dan 2018 sampai 2020, proses migrasi infrastruktur air, aset-aset air tidak dapat diselesaikan. Selesai bila kita masuk jadi kerajaan 17 Mei 2020. Tahun lepas 2021 ditandatangani perjanjian antara kerajaan negeri dan PAAP, Perbadanan Aset Air Berhad, tentang perjanjian migrasi, dan perjanjian migrasi itu menyebabkan janji kerajaan persekutuan 693 juta pinjaman bekalan air telah dihapus kira. Tuan-tuan sekalian, ingat senang nak bayar hutang 690 juta. Kita buat dengan satu sign saja. Kita sedang rundingkan lagi. Memang kita boleh dapat hapus kira lagi 430 juta, capur 2 tu hapus kira lebih daripada 1 bilion. Pandai tak pandai apa? Pak siapa dia nak lawan kita? Hak lawan orang pandai ni siapa? Tuan-tuan sekalian, hak ni dia memang tak sedar. Hak ni dia memang tak royak korang. Dan dia memang pun tak mengaku bahawa jasa apa yang telah dibuat oleh kerajaan selepas Mei 2020 itu telah menyelesaikan sebahagian besar beban kerajaan negeri Kedah
yang telah dipikul puluhan tahun lamanya. Ada sedikit krisis air. Bila perumahan, penempatan tumbuh kerana pertambahan penduduk, kerana orang Kedah ni kodok beranak. Pasal apa dia beranak, aku pun tak tahu nak royak. Ngapa keperluan kepada perumahan makin bertambah? Makin bertambah perumahan, makin bertambah keperluan kepada bekalan air. Mau tak mau syarikat perumahan semua pergi cucuk di paip besar supaya bekalan di perumahan dia ada air. Lama kelamaan tekanan semakin rendah, di hujung sistem paip itu air tak sampai. Tu yang sedang berlaku pada waktu ini. Mau tak mau kita kena tunggu sampai 5 loji itu siap sepenuhnya di samping projek NRW dapat dilaksanakan. Kita hantarlah bekalan air waktu tekanan terlalu rendah, kita hantar dengan lori. Pasal apa kena hantar dengan lori? Sebab di waktu keperluan infrastruktur ini sangat mendesak, mereka memilih untuk tidak dilakukan. Tuan-tuan sekalian, ini kisah benar Kerajaan Negeri Kedah. Ini hakikat yang sedang terjadi di negeri ini. Bukan rekaan saya. Bukan rekaan siapa-siapa. Sejarahnya memang macam itu. Tetapi oleh kerana kepentingan politik, walaupun mereka berada bersama kita dalam kerajaan, walaupun sebahagian besar daripada mereka itu datang kepada kita mohon pertolongan untuk mendapatkan kerja-kerja dalam kerajaan negeri, kita pun bagi pasal berkawan. Dan kita tahu dia tak mari jumpa kita, dia pergi jumpa orang lain, orang tu pun bagi. Kita pun tak kata apa pasal kawan. Ambil lah kerja hang nak makan. Dia memang hang ada buat kerja tu dah. Tuan-tuan sekalian, bila dia makan daripada tangan kita, satu tangan yang lain membedal belakang kita. Tambahan pula, lepas Ogos 2021, Perdana Menteri bertukar daripada bersatu kepada UMNO. Kepala mereka semakin kembang dan membesar, dan muka kita tidak lagi dipandang. Mereka tak tengoklah muka kita. Yang terakhir, bila tamat kontrak lantikan pengerusi Kedah dan timbalan pengerusi Kedah, tuan-tuan sekalian, walaupun Kedah ni agensi persekutuan, letaknya di bawah Kementerian Pembangunan Luar Bandar, menterinya Datuk Seri Mahzir Khalid, tetapi oleh kerana dia ada di Kedah, Kedah ni ada kerajaan negeri. Kerajaan negeri ini dipimpin oleh saya. Saya ni tak biasalah kata apa kat dia. Tuan-tuan sekalian, pelantikan pengurusi dan timbalan pengurusi baru sepatah pun tak habaq kat kita. Bukan kata nak tanya, habaq pun tak. Timbalan pengurusi Kedah sebelum ini Datuk Ustazah Aisyah Ghazali, Esko Pembangunan Luar Bandar daripada PAS. Pengerusinya Dr. Ku Abdul Rahman daripada Bersatu. Tamat kontrak lantikan, boleh sambung. Dahlah tak sambung, lantik orang lain pun tak habaq kat kita. Tuan-tuan sekalian, hampa ingat aku tunggu kayu lah. Aku perhati ya oi. Ahli Parlimen mohon lah. Hampa nak tanding lah Padang Terap. Oi, pas Padang Terap. Nak lawan tak mau? Ha, tunggu lagi. Siap calon. Oh yo, lagi cepat. Tuan-tuan sekalian,
Kalau orang nak baik kita, orang nak baik dengan kita, dia datang kepada kita berjalan, kita akan pergi kepada dia dengan berlari. Ini pas. Betul, Datuk? Betul, tak saya kata betul, takkan apa nak kata tak betul. Nak berpakat untuk memperkasakan Islam. Kalau dia berjalan 10 km sejam, kita akan berlari lebih laju pada Usain Bolt untuk dapatkan dia. Pasal ini perjuangan kita. Kalau dia nak lawan atas tak ada sebab, tak ada berlaku kesalahan di pihak kita, atas kesabaran kita yang tinggi, atas sifat bertimbang rasa kita yang tidak pernah luntur, atas janji setia yang tidak pernah kita khianati, tetapi dia tetap nak lawan dengan kita, kita tetap akan lawan. Kita lawan. Kita kan ada salah apa? Tuan-tuan sekalian. Oh, tak boleh sayuk lah. Prinsip kita jelas. Prinsip kita sangat ringkas, jelas, tepat, padat. Pertama, kita masuk pilihan raya ni sebagai jihad. Demo masuk pilihan raya sebagai tempat cari makan. Betul tidak? Antara jihad dengan cari makan, mana lebih kuat? Kita masuk pilihan raya sebagai jihad. Demo masuk pilihan raya tempat cari makan. Antara cari makan dengan jihad, siapa yang lebih beruntung? Antara jihad dengan cari makan, siapa yang lebih dapat manfaat di akhirat? Antara jihad dan cari makan, siapa yang lebih istiqamah dengan Islam? Hampa jawab semua dah, saya lancarkan kutipan derma. Bagi semua yang dalam poket, ini adalah jihad. Tuan-tuan sekalian, walaupun telah menjadi sebahagian daripada kerajaan persekutuan, walaupun telah memimpin kerajaan di peringkat negeri, di Kedah, di Kelantan, di Terengganu, tetapi kita pas, prinsip kita jelas. Oleh kerana kita masuk pilihan raya sebagai jihad, yang kita pilih jalannya ialah pilihan raya, maka sumbangan, pengorbanan, pengertian daripada tuan-tuan ahli-ahli jihad haruslah dibuktikan kekal istiqamah sepanjang masa. Kalau dulu tak ada kerajaan, sumbang RM10, bila jadi kerajaan sumbanglah RM50. Prinsip kita jelas. Kita tidak akan menubuhkan syarikat besar-besar macam 1MDB. Daripada syarikat besar-besar itu, kita pelari duit bagi kad yang dipetua pas kawasan. Kita tak buat kerja itu. Duit PAS, menyiapkan komplek PAS di Batu Sembilan adalah duit dalam poket ahli PAS. Duit PAS untuk memberi peratan pilihan raya, untuk mengisi minyak kenderaan, untuk membiayai pilihan raya PAS adalah duit dari poket ahli PAS dan pemimpin PAS. Tidak ada sesen pun duit untuk membiayai parti politik kita dicuri daripada kerajaan. Hak ni parti lain semua buat, kita tak buat, tuan-tuan. Maka sebab itulah, di mana juga program PAS, aktiviti PAS, derma jihad, kita tak pernah tinggal. Biar kita dihina parti lebay, biar kita dicerca parti Tin Milo, kita ahli PAS yakin dengan lebay dan Tin Milo inilah yang merintis jalan kita ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Keputusan akhir berlawan atau berkawan terletak kepada pimpinan. Persiapan kita
andai berkawan kita siap sedia, andai berlawan kami tidak berundur selangkah pun. Mundur tak? Kita tak akan berundur selangkah pun. Sebahagian ahli mereka di peringkat bawah mengenali kita. Mereka lebih selesa dengan kita yang lebih bersih. Tak ada rasuah, tak ada hip-hop, tak ada flip-flop. Berbanding mereka yang sedang berpecah belah. Tuan-tuan, kita akan hadapi mereka dan Pakatan Harapan. Tuan-tuan, harimau tua yang telah ditembak rebah sekali. Jika dia bangun semula, dia tidak akan sekuat dulu lagi. Betul tak betul? Dengan harimau tua yang telah jatuh ditembak, bangun, kita akan berdepan untuk kita buktikan sebenarnya pas istiqamah dengan Islam, tidak takut kepada sesiapa pun selain pada Allah Subhanahu wa taala. Kita gantungkan harapan kita kepada Allah, datangkan petunjuk dan pertolongan kepada kita. Kita kekal istiqamah dalam perjuangan ini. InsyaAllah perjuangan ini akan menghasilkan kesan yang baik untuk rakyat dan negara ini. Dan perjuangan inilah yang menjadi bekalan kita menuju akhirat, berhadapan dengan Allah di mahsyar. Dan ganjaran untuk kita semua ialah syurga Jannatul Firdaus, insyaAllah. Sekian, jumpa lagi pada masa akan datang. Tuan-tuan jangan kendur selangkah pun. Nak berkawan silakan, nak lawan hampa tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.